Okey ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat petang. Kembali lagi bertemu saya dan anda semua. Saya harap anda semua datang datang pula beramai-ramai untuk join saya petang ni. Hari ni kita buat pada pukul 3 petang. Berbanding minggu lepas kami buat di waktu pagi, dan saya sangat berharap agar kawan-kawan semua kat luar sila join saya dalam Tanya Je Thursday untuk siri kedua 2019. Hari ini saya akan banyak fokus kepada stigma yang orang-orang di luar sana yang mengatakan bila masuk program AKPK mereka akan menghadapi masalah yang lebih berat dan sebagainya. Hari ini saya nak bagi clearance ataupun nak bagi informasi yang tepat. Apa-apa yang anda rasa kegusaran yang bermain di minda anda semua kat luar, tolong join saya untuk siaran lebih kurang 1 jam ni. Tanya apa yang anda nak tanya dan saya cuba rungkaikan apakah keperluan, mengapa anda perlu masuk ke dalam program AKPK sekiranya anda menghadapi masalah keuangan ataupun pembayaran balik pinjaman anda yang sedia ada. Dan pada masa yang sama, saya nak tekankan juga sesiapa di kalangan kita di luar sana yang ada mempunyai pinjaman perumahan, saya nak mempromosikan untuk bulan 3 ni saya ataupun pihak AKPK memang benar-benar menekankan pembayaran rumah yang teratur yang dibuat dikawaslia oleh pihak AKPK. Maka anda sesiapa juga yang kat luar sana yang menghadapi masalah, sila jumpa saya, jumpa kami di AKPK ataupun bersama saya untuk siaran 1 jam ni. Okey. Bercakap berkenaan dengan stigma, sebelum tu saya nak share slide kami yang mengatakan ataupun apakah dia kebaikan sekiranya anda memasuki program AKPK ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil program pengurusan kredit ataupun dalam bahasa Inggeris dia debt management program. Okey. Kat sini saya kongsikan dekat skrin tu, kalau anda boleh tengok kenapa anda harus bersama kami dalam program kami. Sesiapa juga di kalangan individu yang menghadapi masalah pembayaran balik, maka kami akan bantu dia untuk selaraskan pembayaran mereka melalui AKPK. Maksudnya AKPK akan menyediakan cara pembayaran yang teratur ataupun kita centralizekan pembayaran dia melalui AKPK. Sekarang katalah anda ada housing loan, anda ada credit card mungkin ada beberapa bank yang anda maintain dia punya account, dan kemudian anda juga ada personal loan, dan kebanyakannya tu anda terpaksa setiap bulan dalam menghadapi masalah untuk membayar. Pada masa yang sama anda kena pergi ataupun membuat online kepada the respective bank untuk membolehkan anda membuat pembayaran. Tetapi bila anda masuk ke dalam program AKPK, anda akan selaraskan pembayaran tu melalui program, dan sistem kami yang akan channel semua pembayaran anda kepada loan account anda masing-masing. Kan senang tu, satu cara sahaja. Centralize the payment, kita akan kawal selia anda punya pembayaran bulanan. Yang keduanya, ini yang paling penting. Sesiapa di kalangan anda di luar sana yang menghadapi masalah ataupun diganggu ataupun telah dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak bank di atas sistem pembayaran anda yang sudah tak teratur melalui bank, maka anda akan dikenakan tindakan undang-undang. Dari situlah kita nak bantu anda. Jadi anda akan dibantu ataupun dilindungi daripada bukan dilindungi. Maksud saya kita akan bekukan tindakan undang-undang yang telah diambil oleh pihak bank pada ketika anda telah masuk ke dalam program AKPK. Caranya, bila anda masuk saja ke dalam program, maka semua tindakan yang dikenakan kepada anda oleh bank akan dibekukan. Tapi kalau anda gagal untuk membuat pembayaran ataupun mengikuti program kita dengan teratur, maka bank akan kenakan ataupun sambung tindakan undang-undang yang mereka telah bekukan sebelum ni dan seterusnya. Katalah pada ketika anda masuk ke dalam program, anda dah hampir bankrupt, kami bantu. Bila kami bantu anda gagal juga membuat pembayaran dengan teratur, maka pihak bank akan teruskan tindakan kebankrapan anda. Okey, kat situ saya nak anda faham program kami ni bila anda masuk saja melalui AKPK, tindakan undang-undang yang dikenakan kepada anda akan dibekukan. Pada masa yang sama, dah ada soalan ke? Belum Okey, dah ada soalan. Okey, saya nak pergi ke soalan dulu boleh? Okey. Cik Abu Ufaira. Oh, sorry. Okey. Waalaikumsalam, selamat petang. Zamleti, Cik Abi Ufaira, Cik Haza Abdul.
Cik Muhammad, okey. Betul ke kalau dah ikut program AKPK tak boleh buat pinjaman? Okey, macam ni Cik Muhammad Haikal. Okey, saya nak langkah sekejap saya punya slide Kejap. Kenapa anda apa ni? Okey, sorry. Wait. Saya nak Allahu Akbar, sorry. Okey. Okey, saya nak menjawab soalan Cik apa tadi tu. Macam ni Cik. Cik Muhammad Haikal. Bila anda masuk ke dalam program AKPK, sebenarnya anda sebenarnya dapat perlindungan. Bukan disebabkan masuk AKPK anda tak boleh buat pinjaman di luar. Okey, saya nak nyatakan kenapa anda tak boleh buat pinjaman baru. Pertama, rekod sikris anda tu adalah aset anda tau. Sebenarnya anda akan dinilai ataupun kebolehan meminjam anda akan dinilai oleh pihak bank melalui laporan sikris bank negara. Saya harap Allah maaflah Cik Haikal, saya selalu lupa nama. Cik Haikal, saya harap Cik Haikal aware about secret report yang Cik Haikal kena tahu tentang apakah report yang ada dalam senarai secret tu. Anda nak buat loan baru, anda kena tengok kelayakan anda di perbankan. Maksudnya bank akan analyse secret report anda. Adakah anda punya exposure mencukupi ataupun masih di ruang yang membolehkan anda buat pinjaman baru. Yang keduanya, anda juga akan dilihat sama ada anda telah blacklist ke belum sebelum anda masuk program AKPK. Kalau anda dah blacklist, definitely bank tak akan terima anda untuk membuat pinjaman baru. Okey, apa yang saya cuba kongsikan dekat slide saya kat situ, macam mana nak tahu kelayakan meminjam baru anda ialah apabila anda tengok hutang anda ataupun komitmen bulanan anda kena bahagikan dengan income bersih anda. Macam mana nak tahu income bersih? Katalah anda mempunyai pendapatan selepas ditolak EPF, selepas ditolak SOKSO, selepas ditolak skim insurans pekerja. Contoh kat situ saya bagi RM4,135. Itu adalah pendapatan bersih anda sebelum kita tolak komitmen lain. Daripada situ anda kena tengok anda punya hutang sekarang ni. Anda bayar rumah berapa? Anda bayar kereta berapa? Anda bayar kredit kad interest berapa? Campurkan semua komitmen bulanan, bahagi dengan pendapatan bersih anda. Andainya peratusan dia telah melebihi 60%, maka anda memang tak dibenarkan lagi untuk mendapatkan loan. Jadi not because of anda berada dalam program AKPK yang anda tak boleh membuat loan. Sebenarnya keadaan, kondisi keuangan anda sekarang sebenarnya yang tak boleh membenarkan anda mendapat loan. Okey, Cik Haikal? Right. Frances Chua, bolehkah terus pergi services branch apply? Maksudnya anda pergi ke branch AKPK yang terdekat untuk apply? Yes, boleh. Anda memang digalakkan untuk pergi ke branch kami yang berhampiran. Di serata Malaysia, kita ada setiap state kita ada satu cawangan. Anda boleh pergi ke cawangan yang terdekat untuk mendapatkan advice dan juga boleh apply debt management program bersama AKPK. Cik Syami, pinjaman peribadi AKPK ambil juga ke? Definitely Cik Syami. Apa juga pinjaman anda di perbankan di dalam Malaysia yang anda telah gagal untuk membuat pembayaran teratur, anda sangat diharapkan untuk mendapat bantuan daripada AKPK. Termasuklah kredit kad, personal loan, PTPTN, Aeon Credit tahu tak apa-apa satu entiti, dia bukan perbankan tetapi dia memberikan pinjaman kepada individu. Dan juga of course saya nak nyatakan housing loan anda right. Siti Hari, betul untuk tempoh beberapa tahun kalau tak silap. Betul untuk tempoh beberapa tahun. Yes, kita di AKPK kita ada beberapa package. Andainya anda mempunyai unsecured loan ataupun loan yang tak bercagar, contoh kredit kad, personal loan, anda akan diberi tempoh maksimum 10 tahun. Tapi orang akan cakap 10 tahun tak nak, lama sangat. Sekarang hutang saya dah nak habis tapi saya kena masuk AKPK, saya kena tempoh saya akan dipanjangkan hingga 10 tahun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dan anda semua kat luar sana, kami nak bagi tahu, tempoh tu hanya sebagai indikator. Kami nak bantu anda untuk increase cash flow anda pada ketika dan saat anda sedang tak berkemampuan sekarang. Tapi andainya later ataupun setahun 2 tahun yang akan datang, ekonomi anda telah stabil, anda boleh membuat pembayaran lebihan. Lebih anda bayar, lebihlah hutang anda dikurangkan melalui program AKPK dan tempoh juga akan berkurang mengikut berapa pembayaran yang anda lakukan setiap bulan. Okey, bukan kerana
tempoh tu sampai 10 tahun semua takut nak masuk AKPK. Bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Tolong dapatkan informasi yang betul daripada pihak AKPK. Right? Selanjutnya. Okey. I sudah isi AKPK 19 tapi belum terima call. AKPK 19 apa ya? Boleh daftar. Oh. Okey, sebenarnya kita punya form ataupun cara mendaftar semuanya. Okey, sekejap lagi saya akan bagi tahu bagaimana cara mendaftar. Kita semua melalui digital online punya registration. Miss, kalau you ada masalah untuk mendapat ataupun mendapatkan guidance untuk membuat pendaftaran melalui portal AKPK, anda boleh ambil this number 03 2616 7766 untuk anda dapat talian call center kami. Pegawai kami akan cuba membantu anda untuk follow instruction ataupun registration melalui portal kami. Right? Dia tak ada isi form. Isi form ni mungkin anda berada di luar atau sebagainya. Tapi kita semua melalui online registration. Right? Okey, Cik Abi Ufaira, betul ke AKPK yang buatkan seseorang itu bankrupt? Saya suka soalan ni. Bukan saya yang kata. Okey, saya pun tak kata. AKPK pun tak kata, Cik. Sebenarnya, Cik, selagi anda belum dikenakan tindakan kebankruptan, anda adalah orangnya yang memang wajib untuk mendapatkan pertolongan di AKPK. Orang yang dah bankrupt sahaja yang tak dapat, yang kami tak boleh nak bantu sebab insolvency dah take over your account. Sebab bank telah hantar fail anda kepada pihak insolvency, maka kami AKPK tak dapat bantu anda lagi. Tapi andainya anda masuk ke dalam program, anda bukan sahaja tenang, tapi anda dapat terlindung daripada segala gangguan debt collector, daripada tindakan guaman yang dikenakan oleh pihak bank yang seterusnya. Jadi tak ada isu yang mengatakan bila anda masuk ke dalam program AKPK anda akan dibankruptkan. Saya nak betulkan stigma tu. Itu adalah stigma sebenarnya yang di luar sana, yang orang mengatakan masuk AKPK kena bankrupt, masuk AKPK kena bankrupt. Yang tak masuk AKPK sebenarnya yang dia ada possibility untuk dibankruptkan. Ada lagi soalan? Right. Cik Zamzati, panjangnya. Bolehkah bayaran AKPK dipanjangkan tempoh pembayaran seandainya berlaku masalah keuangan? Contoh suami isteri bekerja, tiba-tiba isteri sakit dan kita seorang dia jadi breadwinner. Banyak kes-kes macam ni Jadi pendapatan kita berkurangan, kami faham. Jadi boleh ke pihak AKPK beri jalan yang terbaik? Contoh pendapatan suami isteri 3,000, bila berseorangan bekerja hanya dapat 2,000, bayaran AKPK dah jadi 900, rumah jadi okey. Cik Zamzati, andainya anda adalah orang yang memang patut untuk mendapat bantuan, sila datang ke cawangan kami yang terdekat. Andainya anda berada di Klang Valley, datang ke tingkat 8 Maju Junction, Jalan Sultan Ismail, kami akan bantu anda. Kat situ penerangan dia sangat dia punya masalah tu adalah common scenario yang berlaku kat semua rakyat Malaysia sekarang ni. Kita ada masalah kita lah breadwinner, ataupun kehilangan pekerjaan, ataupun masalah kesihatan, ataupun diagnose penyakit kritikal. Ada juga masalah cost of living yang tinggi. Ada juga masalah yang sendiri pun tak tahu nak manage keuangan. Jadi anda sila datang ke cawangan AKPK untuk mendapatkan perkhidmatan kami. Kami akan tengok ataupun analyse semua hutang anda yang berada dalam secret report anda, yang berada dalam payslip anda. Kami akan bantu anda untuk realign balik anda punya komitmen bulanan. Kalau ada rumah, kita cuba kurangkan, kita cuba negotiate dengan pihak bank untuk pengurangan bayaran dan of course interest. Dan kalau ada credit card, definitely kita akan dapatkan pengurangan pembayaran dan juga interest. Dia punya terma pembayaran pun berbeza dengan apa yang you all bayar sekarang. Maka dari situlah bila kita dah strukturkan balik pembayaran balik anda, maka cash flow anda akan bertambah. Maka taklah terlampau teruk sangat dalam kita seorang-seorang bekerja, ya tak? Lepas tu kita nak membantu lagi untuk cover household punya komitmen bulanan. Right? Cik Zeti tadi Cik Zeti tolong datang ke AKPK, cawangan AKPK yang terdekat, okey? Gaji tak tetap, susah nak atur keuangan, semak kepala. Kalau tak datang AKPK, lagi semak je Zakaria. Saya cakap terus terang. Kalau you datang ke AKPK, kami ada jalan untuk kami bantu nak strukturkan balik keuangan anda. AKPK selain daripada menstrukturkan hutang anda, kami juga ada bagi
pendidikan keuangan, macam mana anda nak kelolakan keuangan anda dengan bijak, dan cara kami adalah melalui one to one counselling session. Jadi anda jangan malu-malu bila kata counselling session tu, bukanlah kita nak counselingkan anda, tapi tak, kita nak bagi runding cara terbaik untuk anda menyelesaikan masalah anda sekarang. Okey. Gaji tak tetap tu, kita akan, bila kita dapat strukturkan hutang anda, maka anda ada, orang kata, boleh manage balik cash flow anda yang membolehkan anda boleh susun atur pembayaran anda mengikut kemampuan aliran tunai anda pada ketika ini. Okey, Cik Zakaria? Okey, Cik Zulfika. Dia salah. Ingatkan dia tanya, rupanya dia copy kat kawan-kawan dia. Okey, mari beramai-ramai. Nak tanya apa, kita cuba bantu. Cik Nur Aini, dah isi tapi belum dapat apa panggilan, kena lebih proaktif rasanya. Okey, Cik Nur Aina, saya mohon maaf, saya nak dapat kepastian. Cik Nur Aina isi sampai tahap mana? Kami punya proses tu, dia punya flow registration tu, bila anda masuk saja ke dalam portal kami, anda akan ikut step by step sehinggalah dia kata anda kena buat appointment untuk berjumpa kaunselor kami di pejabat kaunselor yang terdekat, di pejabat AKPK yang terdekat. Tanpa setkan appointment tu, Cik Nur Aina tak akan datang ataupun tak akan dapat berjumpa kaunselor. Sebenarnya set appointment tu pun Cik Aina sendiri yang tetapkan. Kami hanya menanti kedatangan Cik Aina dan kami akan bagi kaunseling pada ketika anda datang berjumpa kaunselor kami. Saya harap Cik Aina clear sampai mana stage yang Cik Aina buat registration tu ataupun isi borang. Dia bukan isi borang tau sebenarnya. Kami semua melalui portal. Again, saya mention kat sini 0326167766. Andai anda ada masalah untuk membuat registration melalui portal AKPK, call center kami akan bantu anda, untuk guide anda untuk membuat registration lengkap. Right? Oh lama, saya nak baca lah. Cik Syazwani kata AKPK memang terbaik, rugi siapa tak pergi kan? Lega hati saya bila dapat jumpa AKPK. Tahniah Cik Syazwani, anda adalah antara orang yang telah berjaya menyelamatkan diri anda. Okey? Berapa nilai jumlah hutang yang melayakkan seseorang itu menjadi bankrupt? Sebenarnya akta kebankruptan yang telah revise pada 2011, November 2011 aku tak silap. 2017. Orang yang akan dibankruptkan, minimum ataupun jumlah hutang dia hendaklah RM50,000 ke atas. Kalau di bawah RM50,000 tu biasanya anda dikenakan tindakan blacklist oleh pihak bank, tetapi dia masih belum melayakkan anda untuk kepada kebankruptan. Kenapa nak melayakkan diri kepada kebankruptan? Ada masalah pembayaran, tolong datang AKPK cepat-cepat. Okey, Cik Abi Ufaira. Okey, Mr. Jang. Alhamdulillah, sejak dalam program AKPK Jiwa Tenang. Thank you dan tahniah untuk Mr. Jang. Okey, Cik Zulfika Wahid nak tanya, hutang kos memet ada dalam senarai. Saya minta maaf, AKPK hanya dapat membantu andainya hutang anda melalui perbankan di mana-mana institusi keuangan di dalam Malaysia. Tetapi di kos memet ataupun di even kalau anda membuat pinjaman perumahan melalui AIA pun kami tak dapat bantu. Ataupun anda membuat pinjaman kereta melalui Toyota Capital for example, dia bukan entiti maksud saya bukan di bawah kelolaan bank negara, maka kami tak dapat nak bantu anda. Right. Soalan selanjutnya. Saya happy hari ni sebab saya dapat banyak rungkaikan soalan-soalan yang diberikan. Sebab tanpa soalan, kita tak dapat nak buktikan yang apa yang kami provide adalah satu percuma dan yang keduanya tepat untuk sesuai dengan keperluan anda kat luar sana. Right. Betul. Siapa malu, siapa tak nak datang AKPK, dia lah yang rugi, betul tak? Okey, Cik Zamzeti, thank you juga. Right. Okey. Kejap lagi saya akan ajar ataupun saya akan guide anda macam mana nak daftar ataupun nak masuk ke dalam portal kami untuk buat registration. Alhamdulillah, staf AKPK semua baik. Hari ni pun sebelum saya buat bersiaran ni, di kaunter ataupun di KL branch kami terlampau ramai orang, sangat ramai. Okey, Cik Nasir. Salam Puan, sekarang saya dah ada program di MP. Okey, lebih dari setahun, alhamdulillah.
Cik Nasi kata dia reschedule kad kredit dan personal loan dia. Okey, boleh tak saya nak restructure semula, panjangkan lagi tempoh kerana berjumpa kaunselor semula. Okey, macam ni Cik Nasi, bila kami dah strukturkan, biasanya kami dah strukturkan pada tahap ataupun pada nilai kemampuan anda pada ketika ini, pada ketika anda masuk ke dalam program. Tapi kiranya waktu seterusnya anda masih menghadapi masalah kewangan, maybe due to anda kehilangan pekerjaan, anda ada masalah penyakit, anda ada masalah-masalah yang lain yang boleh kita consider untuk kita bantu semula, anda boleh datang berjumpa kaunselor kami dan dapatkan bantuan. Bagaimana cara nak dapatkan bantuan? Anda set appointment dalam portal kita, kami akan bantu anda di kaunseling, maksud saya di branch AKPK yang terdekat dengan anda, maka kaunselor akan bantu anda untuk memberikan bantuan seterusnya. Okey, Mr. Tiagan, dekat Sibu Sarawak ada tak cawangan AKPK? Okey, Mr. Tiagan, di Sibu Sarawak ada, kami hanya ada counselling office, termasuk di Miri. Okey, for your information, kami, tim saya ataupun tim HQ kami, insya-Allah akan pergi ke Miri pada bulan bulan depan lah kan, besok pada tanggal 14 dan 15 kami akan base di UTC Miri. Kalau Mr. Tiagan nak datang, saya tak sure sama ada Sibu dengan Miri jauh tak? Jauh Oh jauh. Saya pun tak sure. Okey, kalau anda boleh nak datang ke UTC Miri, 2 hari kami berada di sana. Kalau dekat dengan anda ataupun reachable to you, datang untuk berjumpa tim saya. Saya pun akan ada di sana nanti. Okey, Mr. Tiagan? Right. Cik Muhammad Syahmi, hutang personal loan yang masuk dalam biro boleh ke AKPK? Okey, personal financing yang melalui biro, saya mention kat sini, Bank Rakyat, MBSB, apa lagi Bank Rakyat, MBSB, memang anda insya-Allah akan kami bantu. Cuma pembayaran balik dia tetap melalui biro. Cuma kami bantu untuk mengurangkan sahaja pembayaran balik anda. Masih boleh dibuat. Cik Syami, kita boleh buat. Andainya anda berada bersama personal financing anda bersama MBSB dan juga Bank Rakyat, boleh buat melalui biro. Kita boleh tetap buat ataupun kita tolong bantu anda untuk kurangkan pembayaran balik, tetapi dia tetap melalui biro. Bank-bank yang lain sebentar apa lagi yes, ni bank, Allahu Akbar, Agrobank. Agrobank pun boleh right. Hutang loan bank tu maksudnya pinjaman melalui bank lah kan Cik Muhammad Noh. Kalau melalui bank boleh, kita akan bantu. Memang kami di AKPK kita bantu untuk semua hutang-hutang yang melalui perbankan. Cik Syazwani, kalau angkasa boleh, dia akan kecilkan bayaran bulanan. Thank you Cik Syazwani, Wani Wani bagus jawab bagi pihak. Thank you. Okey, Cik Abi, wow, jaga-jaga orang muda 50 ringgit. Betul. Statistik Bank Negara menunjukkan grup ataupun range umur yang yang berada dalam senarai kebankrapan adalah di kalangan orang-orang yang berada pada umur 30 hingga 45 tahun. Memang bahaya. Masa tu orang biasanya kebanyakannya orang yang baru berkahwin, orang yang memang tengah anxious untuk mendapatkan pinjaman perumahan, beli rumah kan. Lepas tu orang yang memang dah grad saja, dapat kerja je terus beli kereta. Jadi kemudian ada masalah pula dengan pekerjaan ke ataupun tak boleh membayar seterusnya, maka anda akan menghadapi masalah dan anda tak mendapatkan bantuan AKPK, maka andainya hutang anda melebihi 50,000, anda layak untuk dibankruptkan right. Bukan di bawah kelolaan bank negara memang tak boleh, even Along. Ya betul. Kalau andai ramai orang kat luar sana yang mempunyai pinjaman melalui Along, kami memang tak dapat bantu, tapi kami ada NGO yang kami boleh bantu anda untuk anda pergi untuk dapatkan bantuan, iaitu di PPIM PPIM, Pengguna Islam Malaysia, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, NGO yang dapat membantu anda sekiranya anda ada masalah pembayaran bersama Along. Tetapi andainya pada ketika ini juga, pada masa yang sama, anda mempunyai pinjaman dengan perbankan, kita akan bantu anda untuk strukturkan keuangan anda, pembayaran balik anda, maka anda akan mempunyai cash flow yang berlebihan, maka anda boleh cepat-cepat selesaikan hutang Along anda. Daripada situ kita nak
macam orang kata kita nak strukturkan keuangan anda, kita nak perbetulkan keuangan anda supaya anda ada jalan keluar macam mana nak selesaikan pinjaman Along tu secepat mungkin, dan anda hanya fokus kepada melalui AKPK, insya-Allah segala masalah ataupun gangguan daripada debt collector, daripada Along for example akan dapat diselesaikan, right? Macam mana nak cek baki? Okey, cik namaku panjang sekali saja. Okey, nak cek baki, andainya anda berada dalam program AKPK, kami hanya strukturkan pembiayaan atau pinjaman anda. Tapi andainya anda nak buat sebarang urusan termasuklah nak tanya baki, anda kena berhubung dengan pihak koordinator daripada pihak bank. Setiap bank ada koordinator AKPK masing-masing. Jadi anda yang telah masuk ke dalam program, andainya anda nak bertanya baki ataupun nak membuat penyelesaian penuh, anda dibenarkan ataupun anda memang digalakkan untuk telefon bank, koordinator di bank masing-masing. Anda akan dapatkan bantuan daripada mereka untuk tanya baki, dan mungkin pada ketika itu anda mampu untuk membuat penyelesaian penuh, anda boleh go ahead dengan settlement yang anda nak buat, right? Okey, Cik Anwar, macam saya nak batalkan AKPK boleh tak? Macam mana saya nak uruskan? Okey Cik Anwar, tak ada masalah. Di AKPK, program yang anda masuk, kami tiada bind anda dengan sebarang orang kata anda tertakluk dengan sebarang terma dan syarat AKPK di mana anda tak boleh masuk ataupun keluar mengikut terma kami. No. Andainya anda masuk hari ini, kiranya bulan hadapan anda nak keluar, tak ada masalah. Anda boleh datang ataupun anda boleh masuk ke dalam portal kami, pilih option untuk membuat withdrawal daripada program, maka kami akan keluarkan anda daripada program. Saya nak beri penjelasan sikit. Anda nak keluar daripada program, kami akan tanya dulu ataupun kami nak advice dulu, dapatkan dulu advice daripada pihak AKPK. Satu, bila anda keluar mungkin anda nak buat pinjaman baru, sebab bila nak buat pinjaman baru, bank akan tengok andainya anda ada program bersama AKPK, biasanya bank akan nilai balik ataupun kena betul-betul analyse kedudukan kewangan anda. Sebab bank biasanya kenapa dia nak bagi loan baru sedangkan anda sekarang pun sedang menghadapi masalah dan meminta bantuan daripada AKPK. That's why kebanyakan orang yang dalam program, bila dia nak dapatkan loan baru, especially credit card dan personal loan, pihak bank akan tolak. Dia nak ataupun pihak bank, objektif kami adalah bila anda masuk dalam program AKPK, kita nak betulkan cash flow anda, habiskan hutang satu persatu dan only anda layak untuk mendapat loan baru. Itu satu, sebab untuk withdrawal kebanyakannya. Satu lagi, orang yang mungkin dia rasa dia boleh manage dia punya keuangan sendiri dan dia kata dia nak bayar direct to the bank. Untuk tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bila anda keluar daripada program AKPK, maka rate yang akan digunapakai oleh pihak bank akan claw back to asal. Katalah credit card, anda keluar daripada program AKPK, dulu 18% masuk ke dalam AKPK, kita ada dia punya parameters yang diluluskan oleh pihak bank dan bayaran dia menjadi sangat minimal. Bila anda keluar daripada program AKPK, maka rate tersebut akan dinaikkan kembali kepada 18%. Itu contoh. Okey. Kalau account write off, boleh ke puan? Semua loan asalkan anda masih belum dikenakan tindakan advance legal action, anda boleh datang untuk mendapat bantuan. Okey, anda datang ke AKPK, kita dapatkan, kita berkomunikasi dengan pihak bank, apakah status legal action anda pada ketika ini, kita akan refer pada pihak bank. Once pihak bank dah revert to us, kita tengok anda boleh untuk mendapatkan bantuan AKPK, maka masuklah dalam program. Okey, right. Sedang cerita kalau belum masuk bankrupt tu, datang je lah cik untuk dapat bantuan. InsyaAllah kita dapat selesaikan. Okey, Cik Emilia ada bertanya. Puan, apa nasihat puan pada masyarakat di luar sana yang masih takut nak datang ke AKPK? Saya kan sebenarnya saya tak faham kenapa orang perlu takut datang ke AKPK. Sedangkan AKPK memberikan servis perkhidmatan percuma. Yang keduanya, kita memang nak bantu rakyat.
rakyat kat luar sana semua dalam kesusahan, masalah keuangan, kenapa tak ada, kita dah benarkan ataupun kita adalah platform yang membolehkan anda mendapat bantuan. Mengapa perlu takut? Anda lebih takut, anda lebih suka dikenakan tindakan undang-undang, diganggu oleh debt collector siang dan malam, anda lebih suka dibawa kepada kebankrapan berbanding anda nak datang ke AKPK. Kenapa perlu takut? Tak perlu takut, datang ke AKPK, jumpa kami akan selesaikan masalah anda. Anda ada masalah, anda buntu, kami bantu. That's why anda kena datang ke AKPK, Cik Wah. Okay, alright. Okay, Cik Emilia, okey ke Cik Emilia? Saya punya jawapan tu? Okey, Puan, terima kasih atas respon. Okey, pinjaman koperasi boleh tak Puan? Okey, buat masa ini koperasi yang ada bersama kami adalah Koperasi Ukhuwah dan Koperasi Bank Pertama. Bank Pertama dulu dikenali sebagai Bank Persatuan. Buat masa ini dua koperasi itu adalah koperasi yang bersama-sama kami. Anda ada personal financing ataupun loan bersama dua koperasi ni, insya-Allah kita boleh bantu. Right? Boleh Puan kongsikan secara ringkas formula nak buat bajet bulanan? Oh, saya ada sebenarnya tahu. Okey, kejap saya nak cari wait kita pergi ke, saya ada, kita ada. Okey, saya macam mana dapatkan slide ni Okey, nanti kita akan kongsikan bersama Cik Abi. Okey, macam ni Cik Abi sebenarnya dalam hukum ataupun formula keuangan ni untuk membuat bajet ni, kan andainya bila cik mendapat gaji 1,000 contohnya, gaji kasar anda 1,000, anda akan pastinya akan ada penolakan EPF, SOKSO kalau kerajaan tidaklah kan. Daripada gaji, kita panggil dia net disposable income. Setelah 1,000 anda dapat, yang ni, saya nak tunjukkan yang ni. Okey. Okey, yang ni. Okey. Saya nak tunjuk tu. Kejap lagi saya akan tunjukkan. Alamak. Saya akan tunjukkan dekat Cik Abu ataupun semua kawan-kawan kat luar macam mana nak buat bajet ataupun nak tengok. Apa-apa pun formula dia, gaji kasar kita, gaji pendapatan kita 1,000, penolakan kita jangan melebihi 60%. Alright. Kat sini contoh Cik Abu, kita ada pendapatan bersih. Saya tulis kat situ sebelum anda punya pendapatan bersih 4,135. Cik Abu boleh tengok Kemudian simpanan. Bila anda dah dapat pendapatan bersih, anda kena allocate at least 10% untuk simpanan sebelum anda pergi untuk membayar hutang yang lain. Itu formula manage keuangan yang bijak sebenarnya. Ini kita tak ada pun buat simpanan dulu kan. Okey. 10% pergi kepada simpanan iaitu RM410. Maka anda akan dapat pendapatan bersih anda sebelum penolakan hutang sebanyak 3,725. Selepas tu anda kena tengok apa perbelanjaan tetap anda. Pertama, anda ada rumah. Okey, berapa installment rumah? 845. Anda ada kereta, RM620. Anda ada personal loan, RM500. Tu saya bagi contoh Anda ada credit card, RM550. Maka jumlah perbelanjaan tetap anda, komitmen tetap anda ialah 2,515. Maka selepas daripada situ anda kena tolakkan daripada pendapatan bersih anda tadi, iaitu tinggallah 1,210, right? Okey. 1,210 tu kita nak tengok sama ada bajet bulanan anda okey ke tak okey, anda bahagikan balik dengan 3,725 tadi tu. Kalau dia melebihi 61%, maka bajet anda koyak sebenarnya. Kalau dia berada pada kadar 40% ke atas, maka anda boleh hidup dengan lebih tenang Right, itu antara contoh macam mana nak buat bajet. Right. Okey. Cik Abi Ufairah, saya harap saya dapat menjawab soalan anda. Itu serba ringkas formula yang kita gunakan untuk mengira bajet bulanan. Saya ada masalah kat kredit, boleh ke saya buat loan dengan bank lain untuk settlekan kredit kad? Cik, andainya anda ada kredit kad, anda buat loan lain. Okey, kita macam ni. Perbezaan di antara kredit kad dan juga personal loan. Kredit kad 18% dan personal loan anda buat, anda kena tengok berapa interest yang pihak bank kenakan. Tapi andainya anda tak layak dah untuk membuat pinjaman bank lain, anda boleh datang ke AKPK untuk terus strukturkan kredit kad anda tanpa membuat pinjaman lain. Kita kalau boleh, kita tak nak anda gali lubang kuit lubang. Okey? Bila anda nak dapat ataupun contoh anda berniat untuk membuat pinjaman lain untuk settlekan hutang-hutang yang ada, kita panggil dia consolidate your commitment yang ada sekarang.
datang ke AKPK dulu, kita bagi nasihat. Macam mana kita tengok sesuai ke tak, adakah cara jalan keluar tu sama ada anda nak membuat pinjaman lain dan menyelesaikan hutang-hutang yang lain, ataupun tak perlu atau tak layak untuk buat pinjaman lain. Anda datang ke AKPK, kita akan direct strukturkan pembayaran balik kredit kad anda. InsyaAllah anda akan betul-betul akan dapat relief anda punya cash flow setelah kita strukturkan balik anda punya pinjaman. Right? Mr. Tiagen, bagaimana kalau loan perumahan belum mula dipotong? Okey, loan perumahan syarat untuk masuk dalam program AKPK, pertama, rumah telah fully disbursed. Selagi belum fully disbursed, anda tak layak untuk mendapatkan bantuan. Yang keduanya, kesemua loan yang kita bantu, kebanyakannya ataupun syaratnya at least 1 tahun setelah bersama pihak bank. Kalau baru lagi, anda baru dapat dapat loan daripada bank beberapa bulan dan anda datang ke AKPK, kami tak akan terima. Melainkan ada justifikasi mengapa anda perlu kita bantu. Right? Okey, Cik Muhammad Anwar. Saya nak keluar dari program AKPK sebab bila saya kira balik persen sebelum buat AKPK 3.9 bila... Okey, macam ni Cik Anwar. Kalau sebelum ni anda dapat pulangan daripada pihak bank sebanyak 3.9%, tapi rupa-rupanya AKPK letak 4.9%, is it possible? Macam mana Cik Anwar dapat 4.9% tu? Ni adakah personal loan ke apa Cik Anwar? Sebab biasanya kita tak akan ganggu rate oleh pihak... Okey Cik Anwar, Cik Anwar bagi nombor telefon, kita nak check ataupun kita nak clarify you punya situasi ni. Sebab saya takut nanti kalau saya kena check dulu Cik Anwar punya account. Kalau berbaloi ataupun dia tak benefit untuk you masuk dalam program AKPK, yes definitely. Kita pun tak nak you buat apa nak bayar lebih tinggi sedangkan you enjoy lower rate before kan. Okay Cik Anwar, you letakkan you bagi nombor telefon. Ataupun you call kami punya number 0326167766. Kami akan bantu anda untuk check anda punya keadaan akaun sekarang ataupun program anda sekarang. Kita akan come back to you untuk clarify, right? Tapi betul kalau rate tu tinggi, tapi kami tak mungkin kita akan ikut rate yang tinggi, tak mungkin. Okey. Cik Fairuz, thank you. Okey, sama-sama Fairuz. JB di mana AKPK? Di Bank Negara Johor Bank Negara JB. Betul ke bila masuk AKPK bank tak bagi loan dah? Cik Suhelmi, sama juga soalan yang tadi. Bila anda masuk ke dalam program AKPK, objektif kita membantu anda adalah kerana sekarang cash flow anda dah koyak. Anda memang tak boleh buat loan baru dah. Andainya anda datang ke AKPK, anda dapat bantuan daripada AKPK di mana interest akan pihak bank kurangkan. Yang keduanya, bayaran bulanan pun akan berkurangan. Jadi anda nak dapatkan loan baru, bila bank dah bantu, bank tak akan bagilah anda buat loan dulu. Kena strukturkan betul-betul kedudukan kewangan anda, cash flow anda. Bila dah okey nanti, bila keadaan ekonomi anda dah stable, anda nak buat loan baru nanti, masa tu nanti kita tengok perlu ke anda keluar daripada program. Kalau anda rasa macam pada ketika masa depan nanti anda dah boleh manage ataupun dah boleh settlekan hutang-hutang yang berkenaan, anda settlekan dan oleh anda boleh buat loan baru. Okey? Tak boleh buat loan baru tu bukan hukuman sebenarnya adalah cara kita nak macam mana nak educate orang supaya manage cash flow tu accordingly, wisely. Bukan masuk AKPK dapat cash surplus lepas tu pinjam loan lain. That's why bank tak akan benarkan. Dia tak membantu anda secara holistik. Right? Cik Abi, penghutang PTPTN boleh join AKPK? Definitely boleh. PTPTN sangat dialu-alukan sebab ramai sangat. Bila kita check secret report individu, areas yang ada dalam PTPTN account dia beratus-ratus bulan sebab kita pembayaran kita tak teratur sebelum ni. PTPTN sangat dibolehkan untuk masuk ke dalam program. Okey, Mr. Tiagen, okey, thank you. Okey, Pak Ya, salam puan, bagaimana dengan hutang kad yang melebihi 6 tahun? Pak Ya, for your information, orang-orang yang tak dapat membayar kredit kad mereka beberapa tahun inilah permainan interest mereka berlipat kali ganda. Interest tetap berjalan Jangan terkejut, saya pernah didatangi oleh seorang OKU. Dia
limit dia pada masa dia tinggalkan pembayaran 7 tahun yang lepas RM3,000 daripada satu bank. Kemudian bila dia masuk data, dia tiba-tiba diganggu oleh pihak bank, di mana bank minta untuk dia membayar balik. Terperanjat dia bila dia dengar pihak bank kata dia punya baki hutang sebanyak RM70,000. Itu possible sebab interest. Interest credit card 18% per annum. You just calculate. Sistem akan calculate you punya interest tu mengikut compounded punya treatment. Memang dah lama-lama tu lebih baik datang ke AKPK cepat-cepat cik untuk dapatkan bantuan. Kita ada parameters yang kita boleh benarkan untuk membolehkan anda membayar melalui AKPK, dan tindakan undang-undang interest juga akan kita kelolakan balik daripada pihak bank. Right? Ada soalan? Okey. Saya rasa kita almost done. Saya rasa saya dah menjawab semua soalan-soalan yang dikemukakan pada petang ini. Alhamdulillah. Saya harap jawapan kami bersesuaian dengan apa yang anda expect. Kami masih bersiaran setiap hari Khamis sehingga penghujung bulan. Sebenarnya saya nak fokuskan kepada orang-orang yang menghadapi masalah perumahan. Tapi saya tahu bila kita berada dalam sesi Tanya Je Thursday ni, kami akan menerima soalan secara rawak. Tapi apa pun kami berterima kasih sebab participation anda dalam ruangan ini. Sebab ramai sangat di luar sana yang stigma yang terlampau tebal, yang tak mau datang ke AKPK. Dah ada masalah, dah rumah hampir kena lelong, dah kena lelong 2-3 kali, tapi masih tak mau datang ke AKPK untuk dapatkan bantuan. Tolonglah kawan-kawan di luar sana, tolong jangan malu, jangan segan. Kami adalah platform untuk anda mendapat bantuan. Bank negara nak mengelakkan ataupun mengurangkan kadar kebankrapan oleh setiap individu di Malaysia. Anda perlu dapatkan bantuan, dapatkan informasi yang betul daripada AKPK. Okey, di samping itu juga saya ingin membuat sedikit makluman. Kami ada beberapa event yang kami akan turut serta during weekend ni, bermula esok sehinggalah pada hari Ahad. Kami akan berada di Jom Cari Rumah. Ini adalah di bawah Kementerian Perumahan. Kami memang projek kolaborasi bersama Bank Negara, di mana kami nak menerapkan ataupun nak menggalakkan orang untuk mendapat ataupun membeli rumah. Jadi kami akan berada di sana. Anda bukan sahaja boleh berjumpa dengan kesemua pemaju-pemaju yang berdaftar di Malaysia, tapi AKPK akan membuka kaunter operasi perkhidmatan kami, even kaunseling pun kami ada di sana. Datang berjumpa kami untuk kiranya anda nak cek secret report anda nak cek kedudukan keuangan anda. Pihak kaunselor kami akan ada selama 3 hari untuk bersama-sama anda di Convention Center KLCC. Di KLCC Convention Center bermula esok sehingga Ahad. Dan kita ada satu lagi Carnival Entrepreneur di Stadium Melawati Shah Alam, bermula hari Sabtu hingga hari Ahad. Kami juga akan berada di sana. Sila datang jumpa kami di sana pada Sabtu dan Ahad. Andainya anda ada masalah, nak jumpa masalah keuangan yang tak terhurai, yang nak minta bantuan, yang perlukan runding cara dengan kaunselor kami, sila bersama kami di 2 tempat yang kami sebutkan tadi. Okey? Alright. Okey, sebelum saya sudahi sesi kita pada hari ini, apa yang kami nak tekankan, servis AKPK adalah percuma dan kami tidak pernah melantik mana-mana ejen di luar sana untuk berkhidmat untuk anda. Kerana ejen yang di luar sana mengenakan komisen kepada anda, AKPK memberikan perkhidmatan secara percuma kepada anda. Jangan malu, jangan segan, jangan takut kepada apa yang anda lalui sekarang ni. Dapatkan bantuan, anda buntu, kami bantu. Saya sudahi sesi pada petang ini. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan, apa-apa yang tak clear. Tadi saya nampak Cik Anwar ada menyertakan phone number dia. Kami akan contact Cik Anwar balik untuk keterangan lanjut. Sekali lagi call center kami 0326167766. Andainya ada masalah, anda boleh contact call center kami dan kami akan ada lagi bersama anda setiap hari Khamis sehingga penghujung bulan. Andainya anda ada masalah, sila datang, sila join saya untuk live FB live ni, dan kami juga ada di media-media sosial yang lainnya seperti Instagram dan juga Twitter. InsyaAllah kami akan lebih aktif untuk clearkan stigma pada semua orang di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.